Selamat sejahtera murid-murid sekalian, apa kabar? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Diharap semua murid juga dapat mengikuti video PDPR Cikgu ini sehingga habis. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai karangan berformat kertas 1 bahagian B SPM KSSM. Baik, sebelum itu, sedikit penjelasan mengenai bahagian B kertas 1 ini. Bahagian B ini dipanggil karangan umum. Karangan umum ini mempunyai 4 soalan esei dan murid wajib menjawab 1 daripada 4 soalan esei tersebut. Markah yang diperuntukkan ialah 70 markah dan tempoh masa yang diberikan adalah 1 jam 30 minit. Manakala panjang karangan adalah di antara 350 hingga 500 patah perkataan. Dan 4 domen yang terdapat pada 4 soalan esei ini iaitu domen awam, domen peribadi, domen pendidikan dan domen kerjaya. Baiklah, video sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini lazimnya memfokuskan karangan berformat. Kerana cikgu tahu ramai murid yang masih belum menguasai sepenuhnya karangan berformat ini dengan baik. Kita sedia maklum bahawa karangan berformat ini adalah soalan yang sering kali murid cuba elakkan untuk menjawab. Hal ini sedemikian kerana mungkin murid tersebut tidak ingat akan format atau risau sekiranya murid tersebut menulis salah format. Okey, dan juga risau sekiranya format yang salah itu ditulis, maka markah yang banyak akan ditolak. Yang pertama sekali, cikgu akan menjelaskan tentang surat kiriman rasmi. Seperti yang anda boleh lihat paparan ini, surat kiriman rasmi ialah surat yang dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu bagi tujuan rasmi dan bukan atas urusan peribadi. Surat kiriman rasmi ini adalah surat yang dikirimkan kepada pihak-pihak tertentu seperti syarikat dan sebagainya. Baik, surat kiriman rasmi ini meliputi surat aduan, surat rayuan, surat pesanan, surat permohonan, surat menjelaskan tentang sesuatu perkara yang berkaitan mungkin tentang edaran atau perkeliling dan juga berkaitan tentang surat bantahan atau surat jemputan atau undangan. Okey. Jadi ini ialah surat-surat yang meliputi surat kiriman rasmi. Baik, surat kiriman rasmi ini juga bersifat formal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, mudah, tepat dan padat. Okey, bahasa ini haruslah dititik beratkan ketika menulis surat kiriman rasmi. Ejaan dan tanda baca yang digunakan juga hendaklah betul dan tepat seperti koma, titik, tanda seru dan sebagainya. Okey, dan berikut adalah format surat kiriman rasmi. Baik, kita tengok bahagian A. Bahagian A, anda perlu menulis alamat pengirim dan pastikan alamat ini adalah alamat yang penuh. Okey, dan jangan tulis alamat yang tidak lengkap dan posisi alamat ini adalah sebelah kiri. Okey. Selesai untuk bahagian A. Kemudian bahagian B untuk surat kiriman rasmi ini ialah anda harus menggariskan satu garisan yang panjang melintang. Okey, selepas anda menulis alamat pengirim. Seterusnya bahagian C, anda harus meletakkan nama dan alamat penerima. Okey, di bawah garis melintang di sebelah kiri surat dan ingat posisinya adalah sebelah kiri. Dan seterusnya selepas anda selesai menulis nama dan alamat penerima, di bahagian di bawah anda harus menuliskan tarikh. Okey, dan tarikh ini terletak di sebelah kanan. Okey, iaitu baris yang sama seperti baris terakhir alamat penerima. Okey, dan juga ingat pastikan tarikh ini diletakkan tanda titik. Okey, kerana kalau kamu masih ingat, okey, setiap ejaan dan tanda baca haruslah berada di posisi
dan juga ditempatkan yang betul. Jadi selepas tarikh, pastikan anda menulis tanda titik. Okey, selesai bahagian A, B, C dan D untuk surat khidmat rasmi ini. Kemudian bahagian E, anda harus meletakkan kata penghormatan atau penghadapan surat seperti tuan, puan, yang berbahagia, datuk dan sebagainya. Okey. Seterusnya di bahagian F ialah anda harus menuliskan perkara. Apakah perkara yang anda ingin utarakan di dalam surat ini? Okey. Dan haruslah ditulis di bawah kata penghormatan. Dan setiap perkataan itu huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Dan anda tidak perlu menulis nombor 1. Okey, untuk bahagian F itu iaitu bahagian perkara. Baik, kita masuk bahagian G iaitu bahagian isi. Anda harus menulis segala perkara yang anda ingin nyatakan di dalam surat ini. Okey. Seterusnya bahagian H, selepas anda selesai menulis bahagian isi, bahagian H ialah anda harus menulis pengakuan anda, iaitu saya yang menjalankan tugas, okey, contohnya, okey, dan harus ditulis, okey, selepas anda selesai menulis isi, okey. Kemudian di bawah pengakuan pengirim anda perlu menulis tanda tangan, okey, dan tanda tangan ini adalah di bawah pengakuan pengirim. Kemudian selepas tanda tangan itu anda harus menuliskan nama anda, okey, iaitu nama pengirim. Dan akhir sekali anda harus meletakkan nama jawatan atau persatuan sekiranya perlu. Contohnya ialah anda adalah seorang pengerusi jawatan kuasa kampung, maka anda harus meletakkan nama jawatan dan persatuan anda di bawah surat rasmi itu. Baiklah, mari kita tengok contoh surat kiriman rasmi, okey, yang terpapar pada skrin anda. Okey, kalau kamu masih ingat, okey, bahagian A ialah alamat pengirim. Ingat, pastikan anda menulis di bahagian sebelah kiri surat. Okey, ini ialah bahagian A, okey, untuk surat kiriman rasmi, okey tadi. Dan pastikan anda menulis alamat yang penuh. Kemudian anda boleh tengok bahagian B ini adalah garisan panjang melintang, okey, di bawah alamat terakhir pengirim. Seterusnya anda perlu menuliskan alamat penerima, okey, alamat penerima. Seterusnya bahagian D ialah untuk adalah tarikh, okey, bahagian B adalah tarikh. Dan seterusnya kalau kamu ingat, okey, bahagian E ialah bahagian penghormatan dan seterusnya bahagian F ialah perkara, okey. Bahagian G ini adalah bahagian isi, okey. Dan seterusnya bahagian H ialah pengakuan, okey, pengirim, okey. Mungkin di sini anda boleh tengok sekian, terima kasih. Anda boleh tukarkan kepada saya yang melaksanakan, okey, tugas atau saya yang menjalankan tugas bergantung kepada konteks ayat, konteks surat anda. Okey, ingat, okey, pastikan anda menuliskan tanda tangan, okey, iaitu bahagian I dan seterusnya nama pengirim, okey, nama pengirim dan nama jawatan sekiranya perlu. Okey, maka ini adalah contoh surat kiriman rasmi.